tuan, apa memori hari raya yang sampai ke hari ni tuan ingat? Raya kat New Zealand tak wujud raya waktu saya cadet kat sana. Kan? Orang tengah raya dekat Malaysia, saya sedang gali kubu buat latihan pertahanan dekat atas bukit kat gunung kat Wairu tu dengan menggigil-gigil apa semua tu. Takbir lah raya saya. Lepas tu ada kadet Brunei tu, kami takbir lah dalam kubu tu. Cuba tengok macam perang dunia pertama kan, cerita perang dunia pertama yang ada gali kubu dalam, ada trench panjang, macam tu lah lebih kurang. Dengan lecah, dengan kotor, dengan apa, dengan semua tu lah. Itulah raya pertama saya dalam askar. Kan? Sebab saya cadet sana kan. Lepas tu yang memori indahnya waktu tengah operasi kan, elok pula masuk operasi bulan puasa. So dah confirm lah beraya tengah-tengah hutan kan. Kami dulu tak ada pos tak ada. Sampai kat tu tempat tu, drop itu kena jalan ikut peta-peta, jalan kerja je, jalan je sama 2 bulan tu. Jalan kemah, lepas tu besok lusa buka kemah, jalan lagi, kemah lagi, pusing lah dalam hutan tu, dah lah. Raya kat dalam tu, ada sekali tu bila datang risap datang, ada melalui bot tempur, ambil dekat tepi Tasik Aning, ambil ada pasal-pasal. Jadi kad raya ni ada dia hantar dia oleh isteri-isteri, girlfriend yang ada dekat camp kan. Itu cara dia hantar. Nak hantar dalam hutan bukan ada postman apa semua, jadi nak hantar apa-apa, kuih ke apa ke, hantar dekat camp. Nanti camp bawa ke camp dekat Kota Baru, dia akan bawa naik truk sampai ke camp sampai kat camp Gubir. Sampai kat camp Gubir pula dia pecah, yang ni naik bot, yang ni naik helikopter hantar, yang ni ikut trek balak ni hantar masuk ke dalam kan. Lepas tu bila sampai tu, yang syoknya semangat tu, saya nampak semangat tu, saya punya sarjan dah tua-tua, kepala botak setengah kan, muka ganah ni. Buka kad raya tu pula ada bunyi. Korang bayang lah, hutan senyap sunyi kan, dia buka kad raya. Kad raya zaman dulu kan. Saya ada wangi sikit. Kehadapan abangku yang berada di perbatasan, macam tu. Waktu tu lah tengok saya punya corporal, saya punya sarjan, muka ganas tu dia, parut bersilang-silang kan, pakai glove ni, knuckle hitam ni. Ini kalau pergi bertumbuk ni orang takut ni kan. Waktu tu lah meleleh mata, duduk tepi pokok. sedih sedih. Tapi pada saya itu kenangan manis lah kan. Saya tak dapat apa benda pun. Waktu tu saya lieutenant muda, saya tak dapat apa benda tu. Walaupun waktu tu saya ada girlfriend saya hantu punya girlfriend, seorang pun tak hantar kad raya ke kuih ke apa, tak ada kan. Sebelum masuk operasi, kau sayang kat abang handsome, abang baik, abang lah terbaik, terpaling lah semualah kan. Terromantik lah abang, memang ni lah. Abang masuk operasi, lantak engkau lah bang, kau hidup, kau mati. Tak ada bagi semangat betul, tak guna punya kan girlfriend kan. Aduh, itu yang balik daripada operasi tu, putus, ganti lain. Itulah kenangan dulu lah. Aduh. Tuan cerita tentang kepaduan bapa mertua tuan. Bapa mertua saya memang hebat. Dia pendekar Diraja Pahang. Dan ialah dia punya tu diberi oleh almarhum Sultan Pahang sandang tu gelaran pendekar Diraja Pahang. Bapa mertua saya Cikgu Rahim gelarannya Naga Cini. Hebatlah kalau dah sampai tahap tu, faham sendirilah. Okey, siapa ni? Iman Dana tuan, saya bercadang nak bela ayam cara komersial. Ada apa-apa nasihat tak tuan? Satu nasihat je Iman, bernaunglah di bawah orang dulu. Selama 2 tahun. Dengarlah kata-kata saya. Bernaung di bawah orang lu, tengok lu rentak permainan mereka lu, baru anda keluarkan duit apa-apa untuk buat cara komersial. Dengar betul-betul. Kalau tidak anda kena game.
Daripada A sampai Z, anda akan dipermainkan. Okay? Anda beli ayam secara komersial, nak duit. Last anda jadi barua. Itu direct saya cakap. Lala anda jadi barua, anda jadi tukang bela je. Untung ala sikit, kan? Sikit saja cukup untuk anda menyawa. Lebih anda nak berkembang tak boleh. Nasihat ikhlas daripada saya yang sudah melalui benda tu. CEO jarang ambil PT, orang je lah. CEO saya mantap. Okey, kejap saya baca sekali lalu lah. Okey, kejap. PT pagi tu PT apa? PT tu physical training, sahabat. Physical training. Senaman. Merendak, okey betul. Bukan merendak kalau kita panggil tu. Ular sawa tuan paling besar atau pernah jumpa berapa besar ni? Kepala dia besar ni. Ada kat Zoo Johor, mati dia kot. Besar, memang besar. Pergi tengok kat Zoo Johor tu. Memang besar betul. Memang besar tu lah. Tak main-main. Itu setakat babi hutan memang telannya. Babi hutan satu-satu dia telannya. Itu memang besar. Okey. Tuan pernah sparring dengan pak mertua tuan tak? Ish, tak boleh lah. Kena menghormati lah. Kan? Dia kena menghormati lah pak mertua. Kalau saya menang pun saya malu, kalau saya kalah pun saya malu. Betul tak betul? Sama-sama pendekar, kan? Tak boleh lah macam tu. Kan? Budak Grab, ayah saya pesara TUDM, okey. Susah nak dengar ayah cerita. Banyak rahsia saya tak pandai korek tuan. Dia macam ni tau adik. Nak korek rahsia orang askar-askar ni, bekas-bekas pencen ni, kan? Jangan korek waktu dia tengah duduk termenung tu, tak edit. Tahu? Dia kena korek waktu macam dia tengah buat aktiviti. Contoh, dia tengah mencangkul ke apa benda ke. Waktu tu kita kata, ya. Dulu kan waktu ayah dah laskar, ayah cangkul macam ni ke? Dah mula, dah nampak. Sehari dia kan, dulu ayah macam ni lah, gali kubur macam ni. Dia dah mula dah. Kan? Kalau ada duduk tenang, lepas tu kata dia duduk tenang dekat kat kerusi, dia baca surat khabar ke, dia tengah tengok, sekarang tak ada surat khabar dah, dia tengah scroll ke, tengok TV. Lepas tu anda pergi tanya, ayah, dah dulu zaman ayah dulu ada tak tu? Dia pun, tak ada apalah. Dia takkan beritahu. Dia kena di waktu dia sedang buat aktiviti. Dia tengah pergi kat kebun ke apa ke. Waktu tu satgi dia akan letak dia cangkul kata tu dulu kan. Kau tahu tak belakang tu. Itu dulu kan. Tu dah mula tu. Pandai-pandai lah korek dengan orang tua-tua. Lepas tu kita pula buat macam ya ke. Lepas tu apa? Ya ke. Dia tak jadi ni. Dia kena korek sikit. Kan. Orang tua-tua ni tak ada je nak buka banyak-banyak. Saya korek saya punya salah seorang sifu saya dalam askar tu, MacGyver. Komando kenal lah. Kalau MacGyver diorang kenal siapa MacGyver. Saya korek dia pun, saya ambil masa berapa lama. Saya kenal dia 2013 saya kenal sampai 2020 kerja dengan dia 7 tahun kan. Duk sikit baru dapat itu pun saya rasa kan. Kalau 10 jari ni 1 jari je saya dapat. Macam tu. Dia kena memang ambil masa tapi sikit-sikit lah. Yang tuan rugi 1.7 tu buat ayam tu tak? Ada berbagai-bagai. Selama 22 tahun dalam RMD memang banyak kali gaya hutan. Biasa.
Tuan cerita hantu tuan, tak mau hantu. Malam 23 Ramadan ni, kita hantu buat apa? Baik cerita pasal malaikat. Okay. Alah Jessica ni. Tuan, dulu pernah tak jumpa grup seladang dalam hutan masa op? Masa op tak pernah, masa latihan. Lokasi dia dekat Kampung Abdul Rahman, Dabung. Gua Musang. Masuk ke dalam tu sampai ke Kampung Abdul Rahman. Lepas tu daripada situ kami naik bot. Naik bot. Alah yang kisah saya jumpa gajah. Yang gajah kepung saya punya tu. Waktu tu, yang pelatun saya kena kepung tu. Yang kami pecah company OC dia duduk bawah sikit. Saya pelatun 7, saya duduk atas sekali. OC duduk dengan pelatun 8, pelatun 9 kat sini. Kalau ikut peta lah. Tapi saya punya ni oleh kerana air sungai tu malam sebelum tu, seminggu tu IC penolong pegawai merintah dah tanda tempat untuk naik bot. Sungai kat situ, Sungai Kelantan ni, dia punya kawasan tu sungai dia besar sungai dia. Kalau waktu air biasa dia takat pinggang dalam dia. Tapi bila waktu dia hujan dekat hulu tu, dia naik sampai lebih kurang ketinggian dia 1 tingkat 2 tingkat bangunan. Tinggi, memang tinggi. Terus hilang semua tanda-tanda panduan tu. Aduh, dah lah waktu tu zaman tu tak ada GPS. Nah, itu yang kena kepung gajah. 40 ekor kena kepung. Kisah tu. Lepas saya dah cari, dah jumpa trek tu, bila dah dapat, ni trek balak lama. Kami ikut-ikut. Waktu tu saya nampak seladang. Ladang lalu depan. Kan, lalu depan. Terberhenti saya. Tapi seladang tu dia macam mengejut. Dia bukit macam tu. Ni trek balak kan. So seladang tu daripada sini naik, dia keluar dari hutan ni, dia cross nak ke trek balak ni, lepas tu dia naik ke atas lagi. Dia lagi. Kata, terdiam saya. Yang saya punya anggota semboyan kat belakang ni duk, ada anggota semboyan memang ikut ketua pelatun lah. Dia buat penat lah dengan pack semboyan je lagi, dengan pack lagi, dengan radio set lagi. Dia lintas, saya pegang dia punya bahu tu. Tarik dia. Sebab elok-elok lalu je tu, harimau seekor, anak dia 2 ekor. Anak dia bukan kecil macam kucing, anak dia besar juga. Harimau seekor, anak dia 2 ekor. Duk kejar tu, memburu. Saya duk agak harimau tu, duk ajar anak dia kot. Macam mana nak memburu. Terdiam saya. Kan? Nampak harimau tu, janganlah dia ajar suruh makan manusia. Tapi dia target sana, tak sana lah. Kita bukan makanan dia. Tu depan mata tu. Jarak lebih kurang 10 meter, lebih kurang. Terkedu saya. Tengok. Yang saya pelatun semua belakang saya lah. Sebab saya yang pegang peta. Of course lah kita duduk depan. Kan? Dah lah waktu baru lepas jumpa sesat. Dah 3 hari sesat tu. Baru jumpa trek tu. Itulah kejadian jumpa seladang. Aduh, tobat. Itu memori tu saya akan ingat sampai mati lah. Sembilan Yankee 29 Junior. Tuan, video main silat dengan Tok Majid lagi tak? Ada tu, video tu lama dah. 2012. Waktu tu buka gelanggang dekat Desa Pandan, Kuala Lumpur. Gelanggang silat. Saya mengajar gelanggang silat tu. Datuk Majid datang. Lepas tu tak sangka bahawa Tok Majid nak buat persembahan silat. Seorang depan tu, Tok Majid tengah-tengah silat. Lepas tu dia buat macam ni saya. Dia suruh saya masuk. Kita pun telah Nelio nak lawan tu guru, tak apalah. Masuk lah. Masuk, bersilat dengan dia kejap. Memang tak ada rancang-rancang lah. Gedegak, dia hempuk saya baling dia juga. Saya dapat baling dia juga, kunci dia sikit, dia buka, dia maha guru kan. Saya dapat tangkap kepala, dia baling. Terantuk saya. Aduh, benjol jugalah kepala itu. Kan. Terus lepas tu cepat-cepat hormat kan. Tamat kan terus. Itulah. Datuk guru ajak kan. Senang kan, maha guru nak ajak kita kan. Kita ni siapa kan. Lasai lah. Banyak ya komen ni. Kejap lah. Okey, daripada 23579. Kejap bawah ni ada 40 komen lagi. Apa definisi tepat bagi gelaran seorang pendekar ya tuan? Okey.
pendekar orang pandai, seni mempertahankan diri, silatlah budaya. Pada saya, ni saya lah. Pendekar bukanlah orang yang pantang dicabar, tetapi pendekar adalah orang yang paling sabar. Itulah pendekar pada saya. Kalau orang tu kejap-kejap dicabar je, dicabar je, nak tu, itu bukan pendekar. Itu perongai nama dia. Kan? Orang macam tu tak lama hidup. Pendekar ni dia bijak. Pendekar bukanlah orang yang pantang dicabar. Itu bukan pendekar. Pendekar adalah orang yang paling sabar. Maksud paling sabar adalah bukannya orang boleh buat apa kat dia. Cuba kita tengok cerita-cerita dulu. Kalau awak dah tengok lah. Orang bergaduh kat kedai makan. Dia duduk bodoh. Dia tak kacau orang lantak. Sekejap lagi prak kena kat dia sikit. Hey, aku nak makan ni. Kalau korang tengok cerita kungfu macam tu. Itu pendekar dia relax. Tapi kalau ada orang datang apa-apa, dia akan tunjuk sikit. Dia tunjuk dulu sikit. Dia tak mungkin tunjuk banyak. Dia tepis. Sudahlah. Macam tu kan. Dia tepis je. Dia tak kunci. Dia tak kunci mati. Dia tak patahkan. Dia relax dulu. Tu maksud dia amaran dia pertama. Lagi kalau ada orang datang lagi, baru dia tak. Dia bagi dulu. Maksud dia, nampak tak? Dia punya sabar tu tahap 1. Lepas tu bagi tahap 2. Lepas tu tahap 3. Baru dia kunci. Sekadar nak matikan pergerakan orang. Lepas tu dia lepas. Dia bagi ingatan. Ataupun tahap 4, dia akan tunjuk sikit dia skill dia. Contoh dia guna kuku dia ke apa ke. Dia tunjuk sikit dia bagi orang tu sedar apa yang dia ada. Itu orang paling sabar. Dia bukan orang cabar je, dia terus rap belasah orang. Itu bukan pendekar macam tu. Okay? Itu pada pendapat saya lah. Aura design loring dulu sangat beza tuan dengan design loring sekarang. Kejap lah, ada 40 komen ke bawah. Guys, terima kasih yang tap screen, terima kasih yang bagi gift. Kan, terima kasih lah. Terima kasih yang komen. Kan, minta maaf kalau saya tak sempat nak baca komen. Bawah ni ada berpuluh lagi komen ni. One Spons, panjang tuan dan pasukan bertugas dalam hutan. Pernah tak siapa-siapa kena rasuk kalau ia settlenya? Saya bersyukur kerana saya punya corporal, saya punya sarjan, orang-orang yang askar-askar dulu kan. Diorang geng lah, geng 1044, geng 1080, 1070. Diorang ni orang yang otai lah. Kan? Mereka kata orang tak kosong lah. Ya, biasa pernah berlaku juga. Saya punya anak buah tiba-tiba je meracau itu ini. Tapi Alhamdulillah saya punya corporal, saya punya sarjan boleh selesaikan. Selesaikan dengan cara macam mana? Ada seorang saya punya sarjan tu, orang kena rasuk dia pergi lempang je. Hilang. Jin tu keluar terus. Setan tu terus keluar. Dia lempang. Kopang je lempang. Terus hilang rasuk tu. Kan? Dia masing-masing lah. Kan? Macam saya ni orang tak pandai. Kan kita tengok macam tu lah kan, kita belajar lah dengan dia orang. Sebab tu pegawai-pegawai ni bila duduk dalam pasukan jangan buat sombong kan. Memang kita ada pangkat, memang kita ada jawatan, kita ada amanah yang perlu dipegang sebagai pegawai, tapi pengalaman tu tak ada. Pengalaman ni bukan boleh dibeli, dia kena lalui. Jadi laluilah, belajarlah sikit-sikit ya. Tuan pernah jadi pakar motivasi pada tahun 2004 sebab macam pernah tengok 2004. Itu kat nama RMD kan, dekat Alostar. Motivasi apa kan, saya bukan pandai motivasi. Saya bolehlah, tak silap saya waktu tu sekolah-sekolah hantar dekat camp. Ada sekolah, beberapa sekolah lah dekat Alostar hantar dekat camp. Yang saya cerita tu lah. Kata orang pelajar-pelajar bermasalah lah, nakal kan, hantar jumpa saya. Dia nakal, budak sekolah-sekolah tu nakal.
Dia jumpa saya, diorang ni tu jumpa saya, diorang tak tahu kita ni kan kan otai daripada dia. Jadi waktu tu bolehlah apa kata orang, merepair sikit diorang punya line kat dalam otak tu kan. Line diorang punya otak tu dah sengit sikit, so kita repair sikit bagi alignment tu, itu je kan. Okay. Okey, apa ni? Saudara apa ni? Kenapa banyak sangat cerita petentera malam ni? Aduh. 4 tahun dah pencen ni. Kementerian Pertahanan kena bayar saya lah. Tentera kena bayar saya. Saya dah pencen tau. Orang pencen ni fikir kita kena buat konsultan lah. Oleh kerana orang ramai banyak bertanya saya tentang askar. Tiap-tiap hari orang bertanya. Kementerian Pertahanan kena buat kontrak dengan saya lah. Bayar saya sebulan RM50,000 ke. Alah RM50,000 ke. Hal kecil je keluar kementerian. Kan? Bagi saya tolong jawab kan. Tak salahkan ada orang ramai juga. Orang ramai nak tanya siapa kan. Bukan ada dalam social media influencer tentera ke apa ke, tak ada. RM50,000 boleh kot lah. RM50,000 no money no talk lah, betul tak? Business tak senang. Hidup ni keras bang. Tak apa, yang follower saya tak apa, kita okey je. Okey. Zaidi Jang, betul tuan, SMK. Oh ni SMK Sandakan hantar murid buat bina insan. Alhamdulillah berjaya semua jadi orang. Yalah. Jang, yang tu kita dekat Sandakan. Waktu saya dekat 6 Melayu pun ada lah dia orang hantar. Mindef asyik up gambar Panglima je, itu masalahnya. Tuan kena jadi Menteri Pertahanan, bongam. Boleh. Doa lah sikit. Malam-malam ni, malam 23 Ramadan, korang doa kuat sikit. Azad tuan pernah buat op kat Baling? Pernah. Saya kawasan op polis saya tak masuk. Polis dia ada kawasan mereka. Kalau yang askar punya okey. Daripada Bravo, Echo, Charlie, Delta, Foxtrot, Echo, Foxtrot, Golf sampai, yalah, bahasa dia daripada Bukit Ketam sampai ke Bukit Bunga Kelantan dah. Dah. Itu belah utara je, belah selatan cerita lain pula. Ini ilmu survival ni. Azlan Rahman, Sangkutan, apa tindakan pertama yang perlu kita buat kalau terdampar keseorangan di pulau-pulau terpencil? Ingat undang-undang ni, kita tak boleh hidup tanpa udara selama 4 minit. Kalau kita tak ada udara, 4 minit dah. Ini kebiasaan lah. Tanpa oksigen. Kita tak boleh hidup tanpa air selama 4 hari. Maksud dia selepas 4 hari, kalau kita tak minum apa-apa, kena pula duduk kat pulau tengah-tengah panas tu, 4 hari, kan, badan kita akan boleh efek, otak kita susah nak fikir, apa semua sudah. Kan? Kita tak boleh hidup tanpa makanan selama 4 minggu. Ingat konsep tu, 4-4-4. So maksud dia kalau anda boleh jumpa air dan anda boleh minum air je selama 4 minggu, okey lagi. So benda pertama cari air. Air benda paling penting. Apa punca air pun tak tahulah, carilah air. Itulah kalau terdampar kat pulau. Apa cari pun cari air dulu. Air yang boleh minum lah, bukan laut. Kan? Minum air laut ni makin minum makin dahaga. Boleh lah. Itulah konsep dia. Pasal baju, pasal apa semua tu, itu kemudian. Pasal tempat tinggal semua itu kemudian. Cari pun cari tu. Manusia memang macam tu. Ya?
Macam cerita Castaway Tom Hanks. Macam tu lah. Tuan, tentera yang hebat dalam sukan boleh masuk sukan Olimpik atau sukan antarabangsa? Boleh. Dia ada dekat undang-undang Majlis Olimpik. Apa benda? Dia sampai level-level, ada level-level tertentu lah. Bukan tak boleh, boleh. Itu tanya Majlis Olimpik Malaysia. Daripada Wis, Senggotuan, cara kuatkan keyakinan diri. Kenal diri. Kena kenal diri kita tu. Banyak orang ni dia hilang jati diri kerana dia tak kenal diri dia. Dia tak kenal dia punya atuk nenek dia siapa. Dia tak kenal moyang dia siapa. Naik ke atas. Bukan kata orang Melayu je, semua bangsa. Itu yang saya cakap tentang jati diri. Waktu 2019 saya dijemput bagi talk bersama, bagi cakap ni lah, bagi saya sebagai ahli panel, saya dengan Dr. Lim Swee Tin, sastrawan negara tu, Dr. Lim Swee Tin. So kami berdua, saya dijemput dengan beliau sebagai panel dekat Perpustakaan Negara tu, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur tu. So saya talk kat depan saya dengan, depan saya profesor-profesor, orang-orang bijak-bijak pandai, pengarah-pengarah, pelajar-pelajar universiti, murid sekolah menengah kat dewan tu besar kan. Jadi apa yang saya katakan waktu tu adalah tentang jati diri. Betapa orang sekarang ni dia hilang keyakinan kerana dia tak kenal diri dia. Dia tak kenal diri dia. Dia tak kenal dia punya siapa atas-atas dia. Dia tak tahu yang darah ada semangat yang mengalir kat dalam diri dia tu. Dia tak kenal. Itu bila jati diri dia tak ada. Dia buat apa pun dia lost. Dia akan, alah teruknya aku. Nampak tak? Saya bagi contoh. Kalau kita ambil bangsa Cina. Sebab tu benda ni dia tak kira bangsa. Jati diri ni ramai dah hilang. Kalau dia sedar bahawa atuk dia datang naik tongkang. Guys, anda boleh bayangkan tak? Tinggalkan negara, tanah air sendiri, naik dekat kapal kecil, duduk dalam laut dengan panas, dengan hujan, dengan ombak, dengan apa semua, dengan bawa baju, dengan masuk ke Malaysia, tanah Melayu je landing dengan tak ada duit apa benda, kan, makan minum macam mana, kan, dia punya ketahanan dia tu, lepas tu dia boleh buat kehidupan, boleh buat naik, itu nama jati diri. Bila sampai kat cucu dia, sampai kat cicit dia, diorang dah lupa benda tu. Jadi diorang patutnya tanya, kalau atuk nenek aku kuat, kenapa aku tak boleh buat? Darah yang sama mengalir. Benda-benda macam tu dia kata tanya. Sama macam Melayu sekalipun. Aku punya moyang boleh buka tanah, memugar, atau pugar tanah. Daripada tanah hutan tu, guna kapak ketekang sikit, nahas, paruh bukit dia boleh buka. Dia boleh tanam sayur, dia boleh buat itu, boleh ini. Aku ni nak aku ni nak belah pokok besar ni pun lemah. Kat situ. Kalau dia fikir, aku ni keturunan atuk aku. Walaupun atuk aku bukan pendekar, bukan sultan, bukan ni pun semua. Tapi kalau dia boleh baca kesusahan orang dahulu yang sedang dia nikmati sekarang ni, darah yang sama mengalir, insyaAllah dia akan kuat. Sebab tu benda pertama nak yakin diri, kena cari. Memang anda kena cari balik. Kalau lah dulu dia punya atuk nenek itu penyamun, tak kisahlah, penyamun lah. Kan? Mungkin moyang dia dulu adalah orang tak elok penyamun. Itu urusan moyang dia. Jadi dia kena pegang diri dia, aku punya moyang penyamun. Aku akan jadi orang paling jujur sekali. Orang paling baik sekali. Itu salah satu benda yang akan timbulkan semangat dia. Kan? Okay? Itu salah satu cara lah. Waalaikumsalam. Okay. Okay guys. Okay, dekat pukul 1 dah sampai masa dia untuk saya buat amal jariah. Mana dia goodie bag. Malam ini
Ambil dulu 500, 200 orang. Okay, ambil dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Macam biasalah tiap-tiap malam. Okay. Kan sonok malam-malam orang berselawat. Malam Lailatul Qadar pula. Kalau kena malam Lailatul Qadar, anda dapat pahala, anda tekan ni baca pula selawat. Dah tekan dia keluar selawat kan. Baca selawat tu. Kan. Bukan, jangan buat live kosong je. Live pun dah boleh dapat pahala. Pandai-pandai kita lah. TikTok ni tools. Alat. Alat ni kita boleh buat untuk kepada benda baik, benda tak baik. Pulang kat kita. Kan? Dah lalang korang tak semayang lagi apa semua tu ni, buatlah, jomlah selawat, buat pahala. Sambil-sambil tu saya jawab apa-apa atau apa perbincangan kita teruskan. Okey. Tekan ni dia keluar selawat. Tekan ni. Tak, dia akan keluar selawat. Lepas tu lagi cukup masa, ambil gift tu. Lepas tu saya tambah lagi. Live semua tak. Saya live sekejap lagi nak habis ni. Saya nak habis dah. Nak habis dah kot. Cukup lah. Saya start pukul 12 tadi. So pukul 1 cukup lah. Tekan apa tak faham. Ni tekan ni. Ni yang saya tunjuk ni. Nampak ni? Ni tekan ni. Tekan ni. Okay. Dah. Dapat. Tuan, apa maksud garis lurus di tapak tangan, garis tak putus? Garis lurus di tapak tangan, garis tak putus. Okey, Zulhusni. Saya bantu saudara nah. Sebelum tu saya nak sembang sikit. Cara kita berkomunikasi dengan manusia, macam awak dengan saya sekarang lah. Kita ada line telefon kita, betul tak? Kita ada Maxis, kita ada Digi, kita ada Celcom, kita ada macam-macam. Betul? Itu line telefon. Line kita dengan Tuhan kat mana? Ni line ni. Ni line ni. Macam mana line dia tu? Line dia tu macam tu. Macam ni. Macam ni. Tengok ni. Tengok ni. Ni. Nampak line ni? Nampak line ni? Ada bercantum. Ada bercantum. Tu. Itu line kita dengan Tuhan. Apa maksud line kita dengan Tuhan ni? Ni kita punya line. Line sesama manusia dah ada dah. Maxis lah, U-Mobile lah, kan? Digi lah, itu line sesama manusia. Line dengan Allah, ni. Cantum kan ni? Line tu. Ni kita punya line kita. 01 berapa ni? Kan? 014. Kenapa 014? Yang 0 tu kita, yang 1 tu Allah, yang 4 tu Alif Lam Mim Ha. Kan? Okey. Dapat ilmu malam ni, alhamdulillah, sama-sama lah. Kat New Zealand tuan raya macam mana? 2 kali raya kat sana. Raya pertama tak ada, ada dalam kubu. Raya kedua tu masuk senior kelas pun tak raya juga, tapi delay lah. Dapatlah pergi Wellington. Pergi dekat student hall. Situ ada ramai student Malaysia. Okay. Yang satu lagi ni tulisan Arab ni. 81 18. Ni. 99. Tu kemudian lah. Ini ambil ni dulu, mudah. Pemburu impian. Salam tu. Macam mana nak hilangkan rasa gerun bila bertemu dengan hantu? Dengan cara ilmu. Gerun macam mana pun dia tetap akan terkejut, tetap akan ada. Tetap. Sebab benda yang tak normal kan. Tiba-tiba nampak mata dia terkeluar, kita nampak kepala dia sengit. Dia memang perangai dia macam tu. Dia nak tunjuk benda-benda pelik-pelik. Dengan ilmu. Ilmu apa tu? Ilmu kita kenal dia.
Kalau kita kenal dia. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Tanap. Tu. Okey, 200 orang. Wih, Kazur JB dapat 20 koin. Banyak betul dia dapat. Yang lain dapat 8, 3, 4, 2, 5, 8, 8, 2, 6, 7. Okey. Okey, 400 orang. Saya tambah lagi nah. Kereta paling sedap tuan pakai kereta apa? Ford Ranger. Loh, saudara-saudari, terima kasih bagi gift kat saya. Saya nak bagi gift kat orang. Saya nak bagi coin kat orang. Saudara-saudari bagi gift kat saya pula. Lah, saya nak pahala. Janganlah bagi pahala balik kat saya. Saya nak bagi pahala kat orang. Okey. Lah, Food Hunter. Alhamdulillah. Terima kasih Food Hunter. Semoga Allah tambahkan pahala anda. Tak, saya nak tambah lagi ni. Goodie bag. 1,000 lah. Kita ada berapa orang? 400. Kalau winner. Kalau winner dia maksimum 200 lah guys. Tak boleh. Dia 200 orang. Okay, saya letak 1,000 coin. Bismillahirrahmanirrahim. 1,000. Ambil lah. Tekan tu. 1,000 tu dalam ni. Ambil lah. Tadi 500 coin, yang ni 1,000 coin. Tekan dia keluar selawat. Baca selawat tu. Niat hati saya, bila setiap malam saya bagi koin kat saudara-saudara, tiap-tiap malam saya akan bagi 1,000 koin, 2,000 koin saya akan bagi. Dengan niat hati saya, nanti kata besok ke saudara-saudari tengok ada ustaz bagi ceramah subuh apa semua tu, bagi kat dia orang. Nampak masjid lah, rumah anak yatim buat live lah, bagi kat dia orang. Saya tahu saudara-saudari tak banyak koin. Jadi bagi. Jadi saya dapat pahala sikit, saudara dapat pahala banyak. Saya dapat tempias-tempias bokeh tu, dapat agak pahala. Kan? Niat hati macam tu. Beres? Bulan puasa kan? Peluang lah. Pahala MLM. Ya, tu cara saya buat MLM. Saya punya MLM pahala. Okey, habis ni saya nak end live. Mudah itulah. Dapat tempiah-tempiah pahala sudahlah. Yang penting adalah benda. Kan? Ui, Food Hunter subhanallah bagi lagi. Food Hunter terima kasih. Tak apa Food Hunter. Yang Food Hunter hantar ni besok malam saya pecahkan pula pada mereka. Food Hunter ni pandai. Dia bagi gift kat saya. Lepas tu besok malam pun saya bagi kat orang lain. Orang lain pula bagi pada tu. Jadi dia dapat pahala, saya dapat berderit semua dapat. Pandai yang ni. Give and take tuan, yalah. Dia kan saudara-saudari kan, waktu saya dekat depan pintu Kaabah tu, ada satu, macam mana nak cakap, lintasan hati kot. Bisikkan kot. Saya pastilah. Mengatakan dalam hati saya, memang jelas bahawa syurga Allah tu maha luas, sangat luas. Dan doakanlah, bayangkan kalau seluruh dunia ni masuk dalam tu, duduk dalam syurga tu pun, dia tetap luas lagi. Dia bukan macam bumi. Kita duduk rumah teres kita, rumah teres dekat rumah taman kita, ni kawasan kita bersatu je. Orang paling sikit sekali dapat syurga nanti, dia punya keluasan dia adalah seperti satu bumi. Bayangkan satu bumi ni kosong, dia duduk seorang. Itu luasnya untuk seorang. Itu adalah orang yang paling sikit pahala dia. Tu. Waktu tu lah saya fikir kata, kenapa aku buat ibadat untuk aku seorang masuk syurga? Aku nak semua orang masuk syurga. Semua orang. Betul tak? Bukan sempit ni syurga tu. Dia takkan sempit. Dia takkan sempit.
Kalau dalam ni kita ada berapa? 400 orang. Terus setiap seorang ni dapat satu bumi. Bumi, seorang satu dapat satu bumi. Pun tetap luas lagi. Sebab tu saya kata, itu MLM pahala. Enggak? Kenapa kita je? Dia fikir pasal kita je. Kalau kita doa pasal untuk orang lain, malaikat akan doa untuk kita. Itu benda yang kita paling susah buat. Majoriti kita, termasuk saya, kita akan doa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku, bagilah aku, bagilah aku. Cuba kita doa, ya Allah Tuhanku, permudahkanlah kawan kau tu, permudahkanlah orang itu, ampunkanlah orang jiran aku, tolonglah orang tu. Percaya lah. Nak tengok rezeki tu datang kok mana, itu salah satu kunci lah, kunci-kunci yang diberi oleh ulama-ulama. Doa untuk orang lain. Berapa lagi? 30 saat lagi pun, okey. Lah kita ni dah pahala tak banyak, kan? Benda kita ada ni kita buatlah. Tuan ada nasihat tak untuk anak muda macam saya yang belum kenal erti kerasnya kehidupan? 3. Kejap, ada 6 saat lagi. Kejap lagi saya ni. 1000 koin tu pecah dah. Dah masuk dah kat korang 1000 koin. Tu 200 orang dapat pecahan 1000 koin tu. Ada orang dapat apa? 12, 14, 4, 10, 11, 9, 12. Alhamdulillah. Kau seronok sikit, ramai 4 dah tu. 3, okey, 7, 8. Sebab dia keluar senarai tau. Bila tu dia keluar senarai dekat saya ni. Siapa yang dapat? Siapa yang tak dapat tu sekurang-kurangnya dapat pahala. Tu je cerita dia. Kan? Yang 200 orang dapat ni dapat lah. Tapi sebab dia maksimum 200. Kalau niat hati saya nak bagi semua 500 orang. Tapi TikTok punya goodie bag, maksimum kita boleh hantar kepada 200 je. Itulah. Okey, Min. Ni last lah saya jawab ni. Ni last. Boleh lah. Ni last lah. Yang ada anak muda tanya ni, bagus lah anak muda macam ni. Kita pun bukan tua sangat, tapi kita adalah sikit-sikit pahala. Betul tak? Okay. Ada nasihat tak untuk anak muda macam saya yang belum mengenal erti kerasnya kehidupan? Tiga perkara yang menjadi aset pada anda kalau anda buat. Aset ni adalah aset yang dia tak kira kamu ada sijil 10 sijil kat dinding sekalipun, tak ada 3 benda ni, anda tak guna. Jujur, amanah, setia. 3. Siapa bagi ros banyak-banyak ni, subhanallah. Bagi bunga. Jujur, amanah, setia. Itulah. Susah. Di dunia sekarang ni nak cari anak-anak muda yang jujur, betul-betul jujur, susah. Amanah, susah. Setia, susah. Setia ni bukan pasal couple tau, bukan pasal boyfriend girlfriend tu, bukan cerita setia. Setia ni dia banyak. Dia boleh ada pecahan dia pula. Setia pada atasan, setia pada press, setia pada orang bawahan, tu setia. Kalau nak syarah benda ni panjang. Tapi bolehlah ambil dulu kata-kata ni, nanti boleh sembang kemudian lah. Dapat tu dulu. Itulah anda punya aset sebenarnya. Bukan anda punya sijil, bukan anda punya tu. Bukan. Ramai orang kelabu mata boleh dijual beli dengan harga yang murah. Kerana dia tak jujur. Kerana dia tak amanah. Ramai. Okay? Okey, saudara-saudari, jomlah kita pukul 1 lebih. Terima kasih kerana berada dalam live saya. 1 jam saya dah live dan saya pun dah bagi. Macam biasa saya janji tiap-tiap malam saya akan live dalam 1 jam, 2 jam dan saya akan bagi koin-koin untuk saudara-saudari guna ke arah kebaikan juga. Yang baik pada Allah, yang tak baik datang pada kita semua. Malam ni malam 23 Ramadan.
siapa-siapa ada kesempatan, buatlah solat ke, zikir ke apa yang patut malam ni, kan? Itulah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok malam insyaAllah. Esok tengah malam.